Oke, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak murid. Oke, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat pertanyaan berdasarkan pangkalan data yang telah kita bina. Oke, sebelum itu cikgu mau kamu rujuk buku teks muka surat 83. Oke, 83 dan 84. Oke, yaitu tajuk dia membuat carian. Oke, kalau kamu tengok dalam buku teks ni, Jana, Jenny dan Johnny sedang berbincang tentang cara untuk mendapatkan maklumat tertentu daripada pangkalan data yang telah mereka bina. Bermakna di sini, pangkalan data yang kita telah bina, kita boleh keluarkan pertanyaan dan pangkalan data itu akan keluarkan data yang kita kehendaki. Okey. Dalam pangkalan data, proses memaparkan rekod-rekod yang sepadan dengan kriteria yang ditetapkan dikenali sebagai pertanyaan. Bermakna proses memaparkan rekod apa yang kita mahu itu dipanggil sebagai pertanyaan ataupun dalam bahasa Inggeris query. Pertanyaan digunakan untuk membuat carian rekod dengan lebih cepat berbanding dengan membuat carian rekod di atas kertas. Melalui pertanyaan, semua rekod yang sepadan dengan kriteria akan dipaparkan. Okey, macam mana kita mau tetapkan apa yang kita mau cari? Sebenarnya kita yang sendiri tetapkan. Contoh, data kita sebelum ni ada 3 orang. Okey, 3 orang. Iaitu, kita rujuk balik buku teks ni. Okey, ini adalah data kita yang sebelum ni. Ada 3 orang rekod. Iaitu rekod Asfar Syahmi, Johnny Jonathan dan juga Nur Faradila. Okay, kalau kita tengok dalam kertas ini memang senang untuk kita cari maklumat yang kita perlukan. Tetapi bayangkan kalau kita ada beratus-ratus rekod dalam pangkalan data. Dan kita perlukan masa yang singkat untuk mencari maklumat yang kita mahukan. Jadi dengan itu kita perlu menggunakan kaedah Okey, kaedah membuat carian, iaitu dengan menggunakan pertanyaan lah. Okey. Kita rujuk buku teks muka surat 84 pula. Di sini dia ada tunjukkan langkah dia lah. Langkah untuk membuat carian, yang mana lepas ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Dan sambil kamu tonton video, kamu boleh rujuk buku teks ini supaya kamu lebih faham. Okey? Okey, yang pertama kita lancarkan aplikasi Microsoft Access. Okey, seperti biasa, klik sebelah kiri 2 kali. Okey, di sini ada database TMK, klik sebelah kiri 1 kali. Dan keluarlah kita punya pangkalan data. Dan di sebelah kiri kalau kamu nampak, kita sudah bina tables ataupun jadual. Dan di sini juga di bawah dia ada form ataupun borang yang telah kita buat pada minggu-minggu sebelum ini. Okey. Kemudian okey, kita sudah pergi yang ini, kita sudah buka file tadi ya. Okey, bina pertanyaan. Kita pergi dekat klik query design, create query design. Okey, query design yang ini ya. Create tadi di atas, ini query design. Okey. Dia akan keluar jadual yang ada yang telah kita buat tu lah, iaitu yang dinamakan sistem pangkalan data murid. Klik add. Dia akan keluar di sini. Selepas kita klik add, kita klik close. Okey, kita tengok betulkah? Okey, kita telah add di sini dan kita juga sudah sampai close. Next step kita adalah kita akan masukkan yang ini pula. Klik sel pada baris field, klik anak panah ke bawah, type kriteria yang kita perlukan, kemudian klik pada design dan juga run. Okey. Sekarang ni apa yang perlu kita cari? Okey. Kita rujuk yang di bawah ni. Okey, apa yang kita perlu adalah ini, lelaki. Kita perlu cari rekod ataupun data mengenai murid lelaki. Okey, semuanya berada di bawah sini. Okey, untuk field ni kita tetapkan, tekan anak panah ke bawah. Okey, first ini ID dan di atas ni tidak payah ubah lah. Okey, kita perlukan data tu perlu tunjukkan nama penuh. Okey, bermakna nanti bila kita pilih kita membuat pertanyaan, bermakna kita minta pangkalan data ni keluarkan data lelaki, mesti kita tahu nama dia siapa. Okey. Okey, dan yang kedua jantina lah. Jantina oleh kerana jantina lelaki,
Maka ini kita perlu letak di bawah kriteria. Kita perlu type lelaki. Enter. Okey, sebab dalam data kita ada dua sahaja jantina, lelaki dan perempuan. Okey. Untuk yang ketiga, kita perlu tahu alamat rumah dia. Dan yang keempat, tarikh lahir dia. Dan juga yang kelima, kita boleh juga cari adik-beradik dia ada berapa. Tetapi ini adalah lelaki. Okey, lelaki. Dan kita selesai bermakna, kenapa yang lain ni kita biarkan kosong? Sebab kita cuma mau cari lelaki sahaja. Tapi kalau data kamu pelbagai, contoh kamu mau cari lelaki yang tinggal di kawasan tertentu, maka kamu kena tambah kriteria lain pada ruangan kriteria. Inilah baris yang ini. Kamu boleh buat 1, 2 ataupun lebih pertanyaan ataupun query. Okay, setelah selesai kita tetapkan pertanyaan. Last sekali kamu tengok sebelah atas ni, klik run. Okay, kamu nampak dalam masa yang singkat dia terus keluarkan data lelaki. Bermakna dalam data kita tadi ada 3 orang dan hanya 2 orang sahaja yang mempunyai jantina lelaki. Cepatkan. Okey, bayangkan kalau kamu perlukan masa yang singkat tetapi data kamu beratus-ratus. Maka tidak akan kalau kamu mau cek satu persatu memang susah. Tetapi dengan menggunakan kaedah pertanyaan ataupun query, sekejap saja kamu boleh jumpa. Okey. Okey, kita tengok kita telah design dan run. Last sekali kita perlu save dan pastikan di sini nama pertanyaan pada medan query name. Nanti kita letaklah nama apa yang kita telah save tadi. Okey, sebab tadi kita cari berdasarkan jantina lelaki kan, maka kita pergi file, kita tekan save, dia akan keluar query name. Query itu pertanyaan lah. Apa pertanyaan yang kita tanya tadi? Yaitu jantina lelaki. Kita klik OK. Okey, terus dia muncul sebelah kiri untuk query ataupun pertanyaan jantina lelaki. Setelah selesai, okey, ini sahaja sebenarnya apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, kamu perlu close database dan juga exit. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita klik file, close database dan juga exit. Okey, kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan belajar sedikitlah lagi mengenai pangkalan data. Dan tidak dinafikan, tajuk ini memang agak sukar, lagi-lagi kalau kamu tidak ada komputer di hadapan kamu. Tapi cikgu percaya kalau kamu dapat tonton video ini, kamu perhatikan betul-betul, at least kurang-kurangnya kamu boleh tahu serba sedikit apa itu pangkalan data. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum.